إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الإضام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 461 bawah sekali, tajuknya niat baik dan ikhlas. Adapun niat baik dan ikhlas kepada Allah Ta'ala itu merupakan sebesar-besar perkara yang menyelamatkan manusia, dan sepenting-pentingnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang sukakan dunia dan ada pula yang sukakan akhirat. Firman-Nya lagi, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan siapa yang inginkan akhirat serta ditujukan usahanya ke jurusan itu, sedang ia seorang yang beriman, maka usaha orang itu akan diberi balasan yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang diberikan balasan menurut niatnya. Sebab itu hadis ni kita biasa dengar, hadis yang mula-mula sekali, ya, dalam kitab hadis 40, ya, untuk mengajar kita betapa pentingnya sesuatu amalan itu yang dinilai dipandang Allah, yang memberi kesan kepada akhirat terutamanya, juga kepada dunia, ya, iaitu yang dikatakan sebagai niat. Sabdanya lagi, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Setiap manusia dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Sabdanya lagi, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Sesiapa yang berjuang sedang niatnya hanya untuk mendapat pengikat unta, maka balasannya menurut apa yang diniatkan. Jadi siapa yang datang pagi ni ke masjid kita ni belum niat iktikaf, niat iktikaf. Kadang kita terlupa kan, rugi tuan. Sebab iktikaf itu adalah satu ibadah yang tersendiri.
Jadi bila kita tak berniat, maka tak dapatlah pahala. Walaupun kita duduk 5 jam dalam ni. Kalau Ustaz Zaidrus saya suka cakap 50 hari 5 minggu. Ya. Sebab kita tak niat iktikaf. Diniatlah iktikaf, dapat pahala iktikaf. Ya, dapat pahala dengar majlis ilmu. Ya, kalau sambil berselawat berzikir dapat lagi pahala. Apa nak lagi? Kan? Nanti kan lepas habis ni pergi makan roti canai pula. Kan? Contohlah. Kalau ada lah kan. Sabdanya lagi, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya. Sebab apa? Sebab orang yang beriman apabila dia berniat, ini dalam hadis yang lain, niat nak buat baik, dah dapat pahala dah, belum buat lagi, diberi 1 pahala. Niat buat baik. Kalau dia jadi buat baik yang diniatkan itu, dapat 10 pahala. Itu paling kurang lah tu. 10 tu paling kurang. Mungkin lebih lagi. Itu Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala dia nak bagi lebih. Kalau dia dalam buat jahat pula, dia niat nak buat jahat. Niat nak buat jahat. Belum buat lagi tapi niat nak buat. Ya. Belum lagi dapat dosa. Maknanya baru niat. Kalau tadi dalam baik niat dapat pahala, tapi dalam buat jahat niat belum berdosa lagi. Ya. Dah buat, maknanya seperti yang diniatkan buat jahat tadi, baru kena 1 dosa. Apa maksudnya? Maksudnya inilah bukti rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mengucapkan la ilaha illallah ataupun yang ada kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana kesiankan, supaya nanti di akhirat biar amalan baik dia lebih banyak daripada yang buruk. Biar pahala dia lagi berat daripada dosanya. Kan? Biar sengit timbangan amal tu berat pada benda baik, bukan pada benda yang buruk. Maknanya kalau amalan buruk dia berat, memang buruk sungguh lah dia tu. Faham tuan? Mana memang banyak sungguhlah amalan buruk dia, sampai yang baik tu tak boleh nak cover lagi yang buruk. Walaupun Allah dah berikan keistimewaan yang tadi tu. Jadi janganlah jadikan kehidupan ini sebagai tempat untuk kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak yang menghidupkan kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya ialah dia kata, niat itu adalah amalan hati, sedang hati pula adalah anggota yang paling mulia di dalam tubuh manusia. Lantaran itulah maka amalan hati itu lebih baik daripada amalan anggota. Sebab yang lain ialah niat sahaja di dalam hati sudah menghasilkan manfaat. Sebut tadi kan. Manakala perbuatan anggota tanpa niat tidak mendatangkan manfaat apa-apa pun. Dalam sebuah hadis tersebut, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Ini yang saya sebut tadi. Barang siapa yang bercita-cita, berniat, berazam untuk membuat sesuatu kebajikan tetapi terhalang untuk melaksanakannya, tak jadi buat, maka Allah akan mencatatkan baginya suatu kebajikan yang sempurna, pahala yang sempurna. Tapi taklah sama dengan orang yang buat, mesti tak sama kan. Itu yang tu niat. Jadi itu yang orang nak, ini tengah kecoh ni kan. Tengah kecoh pas sampai khutbah pun ada tajuk nikah sindiket. Dan khutbah baru ni hari Jumaat. Hari Jumaat baru ni kan khutbah, tajuk khutbahnya nikah sindiket. Teks Jawi. Jadi imam ni bertengok macam sekali imbas dia baca nikah sedikit kata. Mana kena nikah banyak lah.
Sindiket kan. Ejaan lebih kurang. Sindiket ke sedikit ke tadi kan? Silap baca. Ya. Nikah sindiket. Jadi apa namanya? Adalah ustaz-ustaz yang nakal ni kan. Orang rumah dia tanya, "Bang tak nak berniat ke? Tak nak tambah lagi ke?" Oh, dia kata dahsyat orang rumah ni. Kan? Kata suami dia apa? "Biarlah abang kenyang makan pahala niat sudahlah," kata dia. Ikut hadis. Niat dapat pahala. Kan, jadi biarlah abang kenyang makan pahala niat aja, kata dia. Inilah bagus. Kan, paling tidak kan, ini bercakap pun tak boleh. Macam mana? Baik. Hendaklah anda sentiasa menyimpan niat baik di hati serta ikhlaskan niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat sesuatu ketaatan melainkan anda sertakan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk patuh kepadanya dan memperoleh keridhaannya. Kemudian mengharapkan pula pahala di akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai balasan dan kurnia darinya. Itu dia. Nak kata murninya perbuatan yang baik itu ya disertai dengan niat yang ikhlas. Niat yang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Apabila anda mengerjakan sesuatu perkara yang mubah, yang harus, mana yang bukan maksiat, sekalipun seperti makan, minum dan tidur, maka hendaklah anda sertakan niat untuk memelihara tenaga supaya kuat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengukuhkan takwa dan ketaatan kepadanya. Orang sekarang nak apa? Nak jaga badan kan? Nak orang kata pun nak jaga kesihatan lah. So makan pun berjaga. Betul ada yang amalkan diet. Macam-macam lah jenis diet sekarang ni. Ya. Diet itu, diet ini. Ada ya yang puasa Isnin Khamis. Ni sini sebut ni. Isnin Khamis tu puasa sunat tu adat ke ibadat? Ibadat. Sebab dia sunnah. Nabi SAW puasa Isnin Khamis. Tapi kalau orang yang puasa Isnin Khamis, niatnya untuk apa? Kalau niatnya kerana ibadah, buat kerana ini adalah ajaran Nabi, ajaran agama, maka dapat pahala dan dapat manfaat kesihatan hasil daripada pengamalan sunnah itu. Tapi kalau dia niat semata-mata kerana nak jaga badan atau nak kuruskan badan, ya, nak target timbangan dia turun berapa kilo, itu niat dia. Ketika dia berpuasa, maka dia tak dapat. Dia tak dapat pahala sunat tu. Walaupun dia berniat pada malam tu, sahaja aku puasa sunat tu. Sebab dia buat kerana benda tu. Target dia itu sabar. Dah sebut tadi kan? Kan? Maknanya jangan niat untuk yang itu. Itu dipanggil manfaat. Manfaat daripada pengamalan sunnah. Niat kan beramal kerana Allah. Yang itu datang kemudian. Jangan yang kemudian tu jadi matlamat asal. Tak mahu macam tu. Maknanya sebab dia rasa dia nak turun berat badan, dia puasa Senin Khamis. Tak betul. Nampak tak? Jadi niat kerana Allah dapat dua-dua. Kalau niat kerana nak kurus, dapat kurus je lah. Kan? Jadi kena jaga, kena hati-hati tu. Ya? Maknanya manfaat tak apa, sebagai hasil manfaat daripada yang utama, iaitu ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. So kita kena jaga tu. Kalau tidak nanti kan penat. Penat kita puasa tuan.
Sebab tu dia kata, orang yang melalaikan untuk memperbaiki, dia kata, memperbaiki niatnya sentiasa hidup dalam kerugian. Jangan buat benda rugi, tuan ya. Oleh itu, hendaklah anda menyimpan niat-niat yang baik dan salih terhadap semua amalan anda, sama ada yang wajib maupun yang mubah. Nescaya anda akan memperoleh bagi setiap amalan itu pahala yang penuh dari kurnia Allah Ta'ala. Jika anda merasa tiada berkuasa atau tidak mampu membuat sesuatu ketaatan atau kebaktian, maka hendaklah anda meniatkan untuk mengamalkannya di dalam hati. Dan anda terus bercita-cita untuk melaksanakan niat itu apabila berkuasa dan mampu kelak. Ada seorang kawan saya ni. Dia ni hafal Quran lah. Hafiz lah. Dia kata dia nak sangat. Nak sangat, maknanya dia berniat lah. Nak khatam Quran yang dihafal ni dalam solat tahajud dia. Dalam solat tahajud dia. Mungkin tuan-tuan yang tak ada pengalaman menghafal Quran, rasa benda tu macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya untuk kita boleh baca apa yang kita hafal di dalam solat, terutama solat tahajud tu, bukan benda senang. Bukan benda senang. Tak senang atau susah itu kerana apa? Ya, kerana untuk kita boleh baca dalam solat, apa yang kita hafal itu memerlukan persediaan. Ya, persediaan maknanya kena ulang banyak-banyak kali. Ya, baru boleh baca dalam solat. Sampai ayat itu jadi satu, orang kata yang dah sebati. Ya, dah sebati dengan kita, baru boleh baca dalam sembahyang. Nak sebati itu bukan sekali dua baca. Kena banyak-banyak kali. Jadi kalau dia nak bangun malam, nak tahajud, nak baca dalam solat ayat yang dihafal, dia kena ulang banyak-banyak kali. Mana persiapan, persediaan dia tu kena mantap. Dan dia orang yang bekerja dengan kesibukan kerja dan sebagainya. Tapi dia berniat, berazam, bilalah nak boleh tahajud, nak boleh khatam dalam solat tahajud ni. Jadi tahun ke tahun dia menyimpan niat itu. Satu hari pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Dia kata malam tu dia bangun tahajud. Dia minta pada Allah, berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh doa. Ya Allah, tolonglah. Bagilah kekuatan pada aku. Izinkanlah aku. Boleh baca, boleh mengulang Al-Quran dalam solat. Boleh khatam dalam solat. Doa sungguh-sungguh tuan. Sembahyang hajat doa, sembahyang hajat doa. Ni nak buat satu amalan. Minta. Allah pandang doa dia tuan. Allah pandang doa dia. Apa yang kata hebatnya doa ni kan. Ni kata doa ni penting. Jangan tak berdoa, minta pada Allah. Kalau tak cepat lambat, Allah Taala akan tunaikan. Jadi hamba Allah ni akhirnya alhamdulillah berkat doa dia pada malam nisfu Sya'ban sampai hari ni tuan. Ya, dia istiqamah. Tiap-tiap malam diusahakan untuk bangun malam dan baca dalam solat dia sekurang-kurangnya setengah juzuk daripada Quran. Maknanya dalam 10 muka surat lah baca. Jadi dia prepare lah sebelum tidur baca dulu, malam baca. Jadi itu yang dia buat. Dan sampai hari ini Allah Ta'ala mudahkan dia untuk buat benda yang seumpama itu. Jadi kalau fikir-fikir balik kan, ya, macam kita kata, kalau mungkin orang yang beramal kan, apalah sangat kan.
Tapi bagi orang yang kita ni tuan-tuan, kita kena ingat, tak ada satu pun ibadah boleh kita lakukan. Hatta sembahyang subuh kita buat maaf, tanpa taufik dan hidayah Allah. Kalau tidak kerana taufik daripada Allah. Taufik ni sejenis hidayah. Hidayah ada banyak. Salah satunya ialah hidayah yang memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah, untuk mengamalkan agama. Itu namanya hidayatut taufiq. Hidayah, sebab tu kita kata taufik, wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah tu besar, luas. Tapi salah satu daripada cawangan hidayah itu ialah at-taufiq namanya. Apa dia? Kekuatan yang Allah beri kepada kita untuk melakukan amal ibadah, untuk beramal dengan agama. Jadi ini satu kurniaan Allah pada hamba Allah Ta'ala tadi. Alhamdulillah, dapat dia buat. Walaupun kadang-kadang kata dia, kadang-kadang tidur lambat tu, lambat sikit lah, tapi boleh bangun istiqamah tahajud tiap-tiap malam. Itu yang kita nak, tuan. Apa lagi yang kita nak buat dengan baki umur kita di dunia ni? Sebab tu saya kata kan, kalau kita, tak kira lah yang umur 30 ke 40, ni untuk yang 40 ke atas lah terutamanya, ni pesanan saya lah. Kalau masih belum ada mana-mana lagi amalan sunat dengan amalan fardu, fardu ni kita tak cerita, sebab fardu ni benda standard, semua orang kena buat. Tak cerita dah pasal fardu. Fardu kita nak baiki saja. Ni cerita sunat. Kalau kita dah umur 40-an, dah lebih 40-an, masih belum ada mana-mana amalan sunat yang kita lakukan secara istiqamah. Itu dia punya keyword dia. Secara istiqamah. Belum ada lagi. Sembahyang sunat ke, puasa sunat ke, tahajud ke, sedekah ke, apa sajalah yang sunat-sunat ni, belum ada yang istiqamah walaupun satu, tuan. Walaupun satu. Kena mula risau. Kena risau. Kena bimbang. Kena takut. Sebab apa? Kita masih belum bersedia untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sama juga itu dalam hal buat baik. Dalam hal yang buruk pula. Kalau kita dah umur 40-an ni, masih lagi banyak benda-benda buruk yang kita buat. Bukan cerita yang haram. Yang haram semua orang kena tinggalkan. Ni cerita yang makruh ni. Saya tak cakap. Sendiri cakap, sendiri rasa lah. Kena risau. Yang kita masih lagi istiqamah melakukannya. Terbalik kan? Tadi tak ada istiqamah. Ini istiqamah melakukan satu kejahatan. Walaupun kita kata makruh. Tak sampai tahap haram. Atau tak sampai tahap syubhat. Syubhat pun kena tinggalkan, tuan. Bukan kira haram saja, syubhat pun kena tinggalkan. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi kata, orang yang terjerumus dalam syubhat ni boleh terjerumus dalam yang haram. Masih lagi ada yang dibuat istiqamah ni. So kena belajar-belajarlah, tinggalkan benda tu. Mula tinggalkan. Dan untuk kedua-dua proses tadi, saya kata tadi, perlukan doa yang bersungguh-sungguh. Perlu doa sungguh-sungguh. Cari masa kita di tengah malam ni, tuan-tuan. Bangun. Ni apa nama, subuh dah lambat, pukul 6.12, 6.13. Dah lambat kan? Pukul apa? Pukul 6, pukul 6.12 kan?
6 suku. 6 suku baru subuh. Lambat. Maknanya kalau tuan bangun pukul 5, ada sejam lagi. Boleh tahajud tuan. Sejam ni kalau semayang, berpuluh-puluh rakaat lah. Kan? Boleh lagi. Jadi jangan kita lalai. Tahu-tahu nanti kita dah umur 50. Tahu-tahu kita dah tak larat, tahu-tahu kita dah meninggal habis. Ni yang rugi. Saya serulah pada diri saya dan kita semualah tuan kan. Saya pun dah 48 dah tahun ni. 48, tua dah. Ada orang kata dia tak nak cakap tua, dia kata lama, samalah tu, janganlah nak temerang. Tua ko lama ko, tua bangko ko sama ya. Semakin dekat kita dengan kematian. Bukan semakin jauh tuan. So fikir-fikirkanlah. Baik. Dia kata, oleh itu hendaklah mana tadi? Silap. Okey. Hal itu hendaklah diamalkan dengan maksud yang benar, keazaman yang kuat serta niat yang lurus. Umpamanya anda berkata di hati, jika aku berdaya insya-Allah aku akan laksanakannya. Dengan itu sahaja anda akan mendapat pahala sepadan dengan pahala orang yang melakukannya. Ada suatu cerita, seorang dari kaum Bani Israel melalui setumpuk pasir seumpama busut kecil. Dan orang ramai pada ketika itu sedang kebuluran kerana tidak cukup makanan. Maka berkata orang itu pada dirinya sendiri, alangkah baiknya jika busut ini menjadi makanan dan aku pula yang mempunyainya, nescaya aku akan bahagi-bahagikannya kepada orang yang kebulur itu. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi umatnya dengan firman-Nya, Qul li fulan qad qabilallahu sadaqatak wa syakara laka husna niyyatik. Katakan pada si fulan itu, Allah telah pun menerima sedekahnya serta berterima kasih kepadanya atas niatnya yang baik itu. Subhanallah. Baru niat tuan. Walaupun pasir itu takkan jadi makanan, tapi sebab niat dia, ya kalau pasir jadi makanan aku nak sedekah, dapat dah pahala tu. Jadi itulah dia tuan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab tu kita kena ada niat, kena sentiasa ada niat yang baik. Niat nak buat baik kena sentiasa ada. Bila kita terinspirasi dengan sesuatu yang mungkin masa tu kita tak mampu nak buat. Contohlah kan, kita tengok orang kaya ni kan. Orang kaya ni. Contoh kan sekarang musim orang pergi umrah kan. Musim orang pergi umrah. Ramai pergi umrah, bawa anak-anak, bawa ada yang kaya-kaya ni, bawa staff. Semua staff dia bawanya. Satu kapal terbang charternya. Ada? Dia charter satu kapal terbang. Dalam kapal terbang tu semua staff dia pergi umrah. Satu kapal terbang buat. La ilaha illallah. Kalau seorang dah 7-8 ribu, kau kalilah. Berapa ratus ribu tu. Dia bawanya semua. Kita tak terfikir tu kan. Dan kita pun tak mampu nak buat begitu. Kita pun kata dalam kalaulah Allah beri saya rezeki jadi orang kaya macam si fulan, dapat saya buat benda yang sama, dapat saya sedekah pada orang susah, orang miskin kan. Tengok orang masa PKP tu, orang yang berada kan, dia gunakan harta yang Allah Ta'ala beri pada dia, infak sana, bagi sana, hantar bantuan sana, Masya Allah. Jadi kena ada niat tu. Itu pentingnya memberikan inspirasi kepada orang lain. Sebab tu sedekah ni tuan-tuan, sedekah ni tak semestinya dibuat secara sembunyi-sembunyi. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ini dalam Quran sebut. Kalau kamu menzahirkan sedekah, itu baik.
sebaik-baiknya. Tapi kalau kamu nak menyorokkannya atau menyembunyikannya bagi kepada orang susah, pun baik bagi kamu. Jadi dua-dua baik. Sebab apa dua-dua baik? Sebab dua-duanya ada konteksnya yang tersendiri. Orang yang memberi sedekah dengan terang-terangan, orang lain nampak, orang lain tahu, dia boleh, orang lain viral, dia boleh memberikan inspirasi kepada orang lain. Macam tadi saya katakan, kita terinspirasi dengan orang yang rajin bersedekah. Bila dia menunjukkan sedekah dia atau menzahirkan sedekah, kita saya pun nak buatlah macam ni kan, kalau kita dapat rezeki nak buat macam ni. Contoh. Baik. Tapi bagi orang yang menyembunyikan sedekah, dia tak boleh atau dia tak mampu kalau dia tunjukkan pada orang, niat dia akan jadi masalah. Maknanya dia takut dia akan ada riak. Nampak? Dia takut ada ujub dan sebagainya. Maksudnya dia nak jaga hati dia. Jadi dia tak buat macam orang yang pertama tadi buat. Maka itu juga baik. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, tak semestinya yang menunjukkan, menzahirkan kebaikan supaya orang nampak itu namanya riak. Selagi dia boleh jaga dia punya niat. Kalau dia tak boleh jaga, maka lebih baik dia buat secara sembunyi-sembunyi. Maknanya itu lebih utama daripada memberi inspirasi kepada orang lain. Tapi kalau dia boleh jaga niat dia, kan, maka silakan, tak ada masalah. Kan saya pernah cerita kata tuan dulu. Kadang-kadang macam kita hari Jumaat kita kira duit masjid kan, kira duit sedekah, duit Jumaat lah, duit infak Jumaat ni. Kadang-kadang dalam ada orang ni lah, duit dia RM1, dia bagi RM1. Dalam duit RM1 tu dia lipatnya, dalam duit RM1 tu ada duit RM50. Tak tahu lah masjid ni ada ke tak, saya cerita dekat masjid lain lah. Ada kan? Maknanya apa? Maknanya dia bimbang. Masa dia masukkan duit dalam tabung tu, kalau duit RM50 orang lain pandang, dia tahu orang lain pandang, niat dia akan jadi masalah. Betul tak? Maknanya dia takut dia jadi riak. RM50 banyak duit aku. Orang tu pandang, dia yang terasa. Kan? Jadi nak jaga tu dilipat, masuk dalam duit RM1. Jadi orang tengok RM1, tak ada apa. Okey. Bagus tak? Bagus. Tapi ada lagi bagus. Apa dia? Kan. Bank in sama macam dia. Kalau bank in tu sama macam yang tadi tu. Ada lagi bagus daripada bank in. Apa dia? Dia bagi 50 atau lebih, dia letakkan 50, hati tak rasa apa-apa. Itu first class. Itu first class. Maknanya dia letakkan RM50 depan orang nampak, hati tak berkata apa-apa, masuk je. Biasa. Nak dapat macam tu macam mana? Macam mana nak dapat? Macam mana dapat? Hari-hari sakit mam. 50 kali 30, 1,500. Kan? Tadi tuan kita buat pun kita pun sampai dah kan. Contoh. Cuba yo kan. Ikhlas tak tu? Wallahu alam. Kita tak tahu. Masing-masing. Kan? Kita tadi kembali tu. Macam mana kita nak masukkan 50 tadi? Orang nampak, kita tak cover langsung, tak lipat dalam duit RM1. Ialah bila kita hati kita tak terkesan dengan tu. Apa cara dia? Saya bagi petua lah. Petua dia apa? Ya, ini bukan fatwa, ni petua. Petua dia apabila kita merasakan
apa yang kita masukkan itu bukan kepunyaan kita. Bukan duit kita. Bukan hak kita. Tapi kita menjalankan tugas, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Ini Allah punya. Duit ini Allah punya, bukan saya punya. Apa rasa nak, apa nak bangga? Bukan kita punya, bagi masuk je lah. Itu kalau boleh jaga tu, insya-Allah tak ada riak. Insya-Allah. Riak tak ada, ujub tak ada, semua tak ada, clear. Tapi kena buat lah, kena latih lah. Itu kata Imam tadi, kena hari-hari. Kan? Ya. Bukan subuh je kan, macam tuan buat tadi, buat kan. Datang pula orang ni kata contoh-contoh kan. Kan? Kan? Tu dia. Nak kena latih. Rasakan yang itu bukan kita punya. Semakin kita rasakan yang itu bukan kita punya, Allah punya, insya-Allah boleh jaga. Saya bagi contoh senang lah tuan-tuan. Saya dah cerita dah ni, mungkin tuan-tuan lupa, tak apalah, saya ulang lah. Macam astro lebih kurang ulang. Dan ulangan, secara ulangan. Kita bawa kereta Bentley murah, ada lagi mahal lah. Rolls Royce contohlah. Kita orang kampung sini, orang kampung Salak Tinggi. Dah lama dah tak balik kampung. Tiba-tiba hari tu balik cuti raya Cina. Bawa balik Bentley. Kita orang bawa sampai rumah kita. Jiran sebelah tengah siram pokok bunga kan. Ui Mat, cantiknya kereta kau. Kayanya kau Mat, lama tak balik, patutlah. Kau dah bagus perniagaan kau berniaga ke Mat? Cantik kereta ni, berjuta ni Mat kereta ni. Dia puji kita pun dengar je kan. Ya, lepas tu lama-lama kita kata apa? Tak ada cik, ni kereta bos saya, bukan saya punya. Nampak tak? Apa maksud dia? Maknanya orang yang merasakan yang benda yang hebat itu, yang mahal, yang tadi itu, yang Bentley tadi itu, bukan dia punya, dia tak rasa bangga. Bukan aku punya, nak bangga apa? Nampak tak? Itu kiasannya yang saya nak sampaikan. Kalau kita masukkan duit kita masa bersedekah tu 50 ke 100 ke 1000 ke, dan kita merasakan yang itu bukan kita punya, itu Allah bagi kita supaya kita bersedekah. Tak ada isu. Sama juga bila kita salat. Bila kita dengar ceramah duduk macam ni, kita rasakan yang aku ni boleh duduk, boleh dengar ni, Allah yang bagi kekuatan. Allah bagi sihat, Allah bagi nikmat boleh mendengar. Allah bagi kewarasan akal untuk berfikir. Ini semua Allah punya. Ini semua Allah bagi, bukan aku punya, bukan kekuatan aku, bukan kehebatan aku, bukan kuasa aku, semua Allah punya, insya-Allah. Maka akan ternyahlah segala unsur-unsur selain Allah. Pujian manusia, pandangan manusia, sangka baik manusia, sangka buruk manusia. Bukan sangka baik je, sangka buruk. Semua akan terhindar bila kita rasakan semuanya milik Allah. Dan bila kita buat pun kerana Allah. Itu yang hikmah di sebalik kita niat tu. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Semua kerana Allah. Sebab apa semua kerana Allah? Sebab semua datang dari Allah. Ya, minallah wa ilallah. Daripada Allah kepada Allah. Apa ada masalah? Kita duduk tengah-tengah aja. Kita mengambil faedah daripada sebagai orang tengah. Kan? Maka atas angin lah kita kata istilahnya. Atas kemampuan yang Allah beri pada kita. Modal Allah beri. Kan? Modal kesihatan, modal kekayaan. Allah beri modal apa lagi? Diri kita. Kita buat ibadah, kita dapat pahala. Bukan kita punya kekuatan. Semua milik Allah. Nampak tuan? Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah ya. Saya menyampaikan je yang bagi faham Allah Taala. Kalau fahamlah, ya. Itu dia.
Dalam asar pula tersebut, innal malaikata idza sa'idu bi sahifatil 'abdi ila Allah Ta'ala yaqulu Allah Ta'ala lahum subhanahu uktubu lahu kadza wa kadza fayaquluna innahu lam ya'malhu fayaqulu Ta'ala innahu nawahu. Bahawasanya apabila para malaikat membawa ke langit catatan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata kepada mereka, catatkanlah sekian dan sekian. Para malaikat berhujah, dia belum melakukannya lagi. Dijawab oleh Allah, tetapi dia telah meniatkannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman pula tentang ikhlas. Firman-Nya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka tiadalah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya dan berkeadaan lurus, serta mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang betul. Firman-Nya lagi, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahawa agama yang suci, yang ikhlas itu hanya bagi Allah. Sabda Rasulullah SAW, akhlis dinaka yujzikal amalul qalil. Ikhlaskanlah agamamu, nescaya memadailah amalan yang sedikit. Apabila Rasulullah SAW ditanya orang apakah iman itu, dijawabnya ialah iaitu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sabdanya lagi, la yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana minha khalisan lah wabtughiya bihi wajhu. Allah Ta'ala tiada menerima sesuatu amalan melainkan yang dikerjakan dengan penuh ikhlas kepadanya dan ditujukan hanya kepadanya semata-mata. Sabdanya lagi, man akhlasa lillahi 40 yawman azharullahu yanabi al-hikmati min qalbih ala lisanih. Barang siapa yang berikhlas kepada Allah selama 40 hari. Ni tempoh paling kurang untuk mendapatkan istiqamah. 40 hari tuan. Nescaya Allah akan menimbulkan tanda-tanda kebijaksanaan dari hatinya kepada lidahnya. Wallahu a'lam. Jadi ya, kita buatlah kan benda-benda macam ni. Yalah, semuanya tidak akan kita boleh lakukan melainkan dengan taufik dan hidayah Allah. Tapi kita usahakan dan kita buat, kita minta, kita doa, buat betul-betul. Ya, dalam hal agama kita usahakan dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita juga bersungguh-sungguh dalam amal keduniaan. Tuan-tuan boleh faham tak bila kita tengok bila ada perlawanan bola sepak kan? Di stadium kan? Atau ada konsert hiburan di stadium. Ini benda-benda besar. Jangan itulah. Dalam hal makanan. Ada kedai-kedai yang viral. Kedai viral kan? Orang sanggup beratur berjam-jam. Nak makan, nak beli, bukan free ya, beli. Keluar duit kan? Keluar duit. Untuk merasai makanan yang belum tentu sedap Belum tentu sedap sebab kita belum makan lagi. Baru first time kan, beratur panjang sanggup. Nanti bulan puasa ni tengok kan. Betul yang apa chef apa tu, Syekh Ammar kan. Nak makan nasi Arab lamb shank. Nasi Arab kambing tu kan. Oh, beratur. Pukul 11 dah beratur tuan. Nak makan nanti petang ni. La ilaha illallah. Nampak tuan? Apa, bukan saya nak menghina, tidak. Saya nak tuan-tuan fikir macam mana kita ni sanggup bersungguh-sungguh dalam hal itu. Itu maksud saya. Dalam hal nak makan, dalam hal nak berhibur, dalam hal nak berseronok menyokong pasukan yang pasukan kesayangan kita. Pemain bola ataupun pasukan bola yang kita sokong gila-gila tu kan. Dia kenal lagi tu. Dia kenal kau tak? Mana dia kenal? Duit kita habis tu tak? Habis tak duit kita? Habis duit kita. Ada tak dia bagi kita RM1, RM2 sebab sokong dia? Ada ke tidak? Tapi sebab apa? Sebab seronok tu. Sebab seronok perasaan tu. Bila gol tu, rasa nak menangis tengok gol tu. Punya seronoknya kan. Punya seronok kan. Tak sadar kanan kiri ni perempuan lagi salam. Seronok angkat tangan dengan perempuan sekali. Eloklah tu. Nampak? Soalan dia, adakah
hal yang sama, kesungguhan yang sama bila kita buat amal ibadah, tuan? Jawablah sendiri. Sanggup tak kita ni nak duduk berapa minit je ni? 40 minit je kan? Ustaz ni lambat lah habis Contoh. Kan? Lambat lah habis orang nak jogging ni. Oh ialah jogging masalah. Bukan sesuatu tuan duduk pun. Contoh ni. Nak kata dalam hal agama, dalam hal ibadah, kita tak sanggup nak lawan nafsu kita. Nafsu malas, nafsu yang berkira, nafsu yang kedekut, nafsu yang nak senang, nak ringkas, nak santai, tak nak fikir sangat, leceh benda-benda ni, berat. Tapi dalam hal dunia, la haula wala quwata illa billah, beratur tuan. Saya kalau pergi tempat beratur, saya tak akan bagi. Buat apa nak beratur? Itu berjalan tuan. Ada kojo, makan konyang, berak semua ya. Kita tanya, sedap macam mana pun makanan tu, boleh kita makan lebih ke? Kalau tahap kita sepinggan-sepinggan yo. Dua pinggan yo. Tak boleh lebih. Itulah kita manusia tapi. Tu dia. Kerana nafsu yang nak dipuaskan itu. Sebab itu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah nafsunya tunduk kepada apa yang aku sampaikan, apa yang aku bawa. Maksudnya kalau kita boleh tundukkan nafsu kita, sanggup bersusah payah untuk agama Allah, untuk bangun tahajud, untuk bersedekah, untuk puasa, untuk apa benda-benda yang tadi yang saya sebut tadi tu, barulah dapat rasa kemanisan dalam beribadah. Orang yang beratur tadi kan, mungkin lepas ni kalau sadap, dia akan sanggup beratur lagi sebab dia dah rasa kemanisan tu. Yang tengok bola tadi bila menang pasukan yang disokong tu, mungkin lepas ni akan ada lagi, dia akan datang lagi, sanggup beratur lagi. Nampak tak? Sebab dia dah rasa kemanisan. Macam itulah dalam hal ibadah. Sebab tu kita tak pelik baca cerita-cerita para ulama terdahulu. Salat malam ni sampai beratus-ratus rakaat, zikirnya berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu buat. Kan? Kita zikir baru 1000, dah rasa masuk syurga dah. Dah rasa sikit lagi aku jadi wali Allah, sikit lagi. Kan? Allahu akbar. Janganlah kita menilai, maksudnya janganlah kita jadi kita sendiri beri pahala pada diri kita. Jangan. Sebab yang beri pahala itu Allah, bukan kita. Buatlah sebaik-baik yang mungkin. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك